Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace Chondi. Tumpuan berita, seni budaya Sarawak di pameran Minggu Craft London yang mempamerkan kain songket, keringkam, anyaman serta seni budaya kaum lain di negeri ini menonjol dan berjaya menarik perhatian pengunjung dari serata dunia. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Al-Mazuhari Tun Datuk Wong Peng berkata, amat mengagumkan apabila para pembesar yang menghadiri pertabalan Raja Charles juga berkesempatan melihat Minggu Craft London dari negara Commonwealth dan Malaysia diwakili oleh Sarawak, Pahang dan Terengganu. Apabila kita mempunyai seni budaya yang begitu halus dan yang boleh mempengaruhi tamadun manusia, maka sudah tentu harganya begitu tinggi. Dan nampaknya seni budaya Melayu yang halus ini haruslah kita pertahankan, diperbaiki bersama dengan rakan-rakan kita etnik yang lain. Songket, keringkam, puak kumbu mencerminkan perpaduan masyarakat Bumi Putra yang ada di Sarawak. Maka dengan itu adalah menjadi tanggungjawab kita generasi sekarang untuk memperbaiki keadaan kita dari sudut seni budaya di samping kedudukan status ekonomi bangsa kita. Beliau berkata demikian dalam Majlis Samarindo Aidilfitri Amanah Hairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS 1444 Hijrah 2023 di Kuching pada Rabu. Berucap lanjut, beliau berkata dengan memiliki rancangan televisyen sendiri, Sarawak dapat memanfaatkannya untuk memberi peringatan kepada generasi baru tentang sejarah silam yang menjadi asas dalam mengejar masa hadapan. Kita Sarawaklah the only state having television. The only state in Malaysia having television. Kita gunakanlah saluran ini untuk memberi peringatan kepada generasi kita mengenai dengan sejarah yang silam yang menjadi asas untuk kita mengejar masa hadapan. Justru beliau berharap dengan perpaduan yang kukuh akan menjadikan Sarawak kuasa ekonomi di Malaysia. Turut hadir isteri Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumani Tun Tuanku Bujang, Timbalan Premier Sarawak merangkap pengerusi Lembaga Pemegang Amanah AKYBMS Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, serta isteri Dato' Dayang Moliah Dato' Awang Daud, Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sri Abdul Karim Ramah Hamzah dan Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah dalam ucapan aluannya berkata Kerajaan Sarawak akan mencalonkan naskah hikayat Panglima Nikosa mendapat kesusahan waktu perang hingga mendapat kesenangan ke dalam Memory of the World. Katanya, naskah karya Agung Novem Melayu pada tahun 1876 itu merupakan naskah terbitan pertama Melayu di dunia dari Sarawak dan ia akan dicalonkan di dalam Daftar Pertubuhan Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO. Menurutnya, naskah tersebut juga telah ditemui di sebuah perpustakaan Rhodes House of Library di London. Penyelidikan ini telah menonjolkan peranan tokoh-tokoh Melayu pada masa dahulu yang mendirikan negeri-negeri dan melahirkan tokoh dan pemimpin. Antaranya ialah Raja Negeri Sentubung, Datuk Marpati, Datuk Petinggi Ali dan ramai lagi. Ramai lagi. Daripada sisi sejarah ini, jelas bahawa kita mempunyai nilai
ketamadunan yang diwarisi sejak ribuan tahun yang lalu. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah menyeru masyarakat Melayu di Sarawak untuk mengekalkan perpaduan dalam hidup bermasyarakat ke arah memakmurkan generasi akan datang selaras dengan hasrat Kerajaan Sarawak menjadikan Sarawak negeri maju menjelang 2030. Kita perlu sedar dalam dunia yang semakin mencabar ini, persaingan adalah begitu sengit sekali. The world is very competitive and education is the key towards succeeding. Untuk berjaya, kita seharusnya memiliki sifat rajin berusaha, sabar dan memiliki integriti. Kita juga perlu menanam sifat keusahawanan dalam diri kita dan dalam masa yang sama menggunakan peluang yang ada menerusi dunia digital untuk mencapai pasaran yang lebih luas. Kepengaman di Serike, sebanyak 37 buah rumah panjang di kawasan Repok menerima bantuan projek pintu yang membabitkan keseluruhan 618 pintu. Simbolik penyerahan telah disempurnakan oleh Kapitan Ling Dian Yong yang mewakili Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim merangkap Ahli Parlimen Serike Datuk Seri Huang Tiong Si pada Selasa. Datuk Seri Huang yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok berkata, kerajaan akan terus berusaha menyalurkan pembangunan dan kemajuan di kawasan luar bandar. Katanya perancangan pembangunan dilaksanakan secara berperingkat, bergantung kepada kepentingan dan keperluan utama masyarakat. Tambahnya lagi, jika dilihat di kawasan Serike pada masa ini, pelbagai pembangunan telah dilaksanakan yang merangkumi kerja menaik taraf jalan raya, sistem longkang dan peparitan serta kemudahan lain dengan matlamat untuk memastikan rakyat dapat menikmati kehidupan yang lebih selesa. Jelasnya lagi, bantuan ini bertujuan memastikan kesejahteraan kehidupan penduduk di rumah panjang yang ada di kawasan Serike. Manakala di Daro dengan cadangan bagi melaksanakan projek menaik taraf pusat rekreasi di Sungai Iran di bawah Agensi Pembangunan Delta Rajang RADA dianggarkan berjumlah RM5 juta. Adun Daro, Safi Ahmad berkata, apabila siapnya projek RADA tersebut, penduduk setempat dapat memanfaatkan pusat rekreasi untuk beriadah. Katanya ia sekaligus menjadi tarikan baharu kepada pelancong dan memberi peluang kepada penduduk setempat untuk berniaga. Ujar beliau, dengan adanya pelan strategik pembangunan diusahakan oleh Kerajaan Sarawak, rakyat dapat memanfaatkan serta menggunakan kemudahan serta menjalankan aktiviti sosio-ekonomi demi kelangsungan mereka. Berucap semasa menghadiri Majlis Ramah Tamat Aidilfitri Kampung Badung Daro pada Selasa, beliau menambah, dengan pembangunan yang kian rancak dilaksanakan adalah hasrat kerajaan untuk memastikan kesejahteraan rakyat sentiasa terjamin dan mementingkan rakyat demi kestabilan politik. Dalam hal itu, beliau memberitahu sebanyak RM150,000 dana telah diluluskan bagi melaksanakan projek transformasi luar bandar RTP bagi menaik taraf jalan Kampung Badung. Paparan berikutnya di Miri, Hari Bandaraya Miri ke-18 2023 akan diraikan dalam acara bertaraf antarabangsa pada 20 Mei ini. Adun Pujut yang juga Datuk Bandar Majlis Bandara Miri, MBM, Adam Yi Siu Sang berkata, usaha itu juga merupakan salah satu strategi untuk mempromosikan Bandar Miri di peringkat antarabangsa. This press conference is to release or update the celebration preparation for our 18th Miri City Day on May 20th, 2023. The Miri City Day celebration on May 20th, 2023 will be the 18th anniversary of Miri City. So for this 18th anniversary, we have arranged Miri City Open Day celebration. That will start at 9 o'clock in the morning till evening at our car on the ground level at Miri City Hall. So various programs will be
arranged. And we will be inviting all the communities in Miri to come and join us for the Miri City the flag raising ceremony at 9 o'clock on the 30th of May. And then the celebration will move on to cultural performances, singing performances and all that at ground level. Beliau berkata demikian dalam sidang media sempena sambutan Hari Bandar Miri ke-18 di Miri pada Rabu. Sehubungan itu, MBM katanya menggalakkan lebih banyak acara sukan dan kebudayaan diadakan di bandara ini sebagai satu cara untuk menarik lebih ramai pelancong asing dan dari negara jiran Brunei Darussalam datang ke Miri. Tambah beliau, sesi dialog juga akan diadakan antara beberapa agensi termasuk Tourism Malaysia untuk membincangkan dan mencadangkan beberapa pengisian acara. Seterusnya, mengenai Majlis Jalinan Mesra Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bersama Komuniti Daerah Kapit merupakan salah satu medium UKAS untuk menjalinkan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan, masyarakat serta pihak berkepentingan. Pengarah UKAS, Samuel Simon berkata, kerjasama ini dapat memudahkan serta meringankan beban pihak UKAS untuk merealisasikan dasar-dasar kerajaan. Beliau juga beritahu bahawa UKAS berperanan untuk membantu Kerajaan Sarawak bagi menyebarkan dasar-dasar kerajaan negeri serta inisiatif-inisiatif Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Anwar Zohari Tun Datuk Bangopeng semasa berucap dalam Majlis Jalinan Mesra UKAS bersama Komuniti Daerah Kapit di sini pada malam Selasa. Dalam hal itu, saya menambah kerajaan inisiatif Premier Sarawak dan dasar-dasar kerajaan Sarawak amat memerlukan sokongan dan kerjasama semua pihak termasuklah masyarakat setempat. Selanjutnya, cadangan penubuhan bank komersial milik Kerajaan Sarawak mendapat respon positif daripada masyarakat tempatan. Cadangan tersebut dilihat dapat memudahkan urusan perbankan melibatkan rakyat Sarawak serta membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan dalam sektor ini. Tinjauan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS di sekitar Bandaraya Kuching pada Selasa mendapati rata-rata masyarakat memberi maklum balas positif mengenai cadangan berkenaan. Hai. Pandangan saya sangat baik. Teruskan. Memberi peluang pekerjaan kepada local Sarawakian untuk bekerja dalam this industry. Yes, memudahkan especially for local lah. Sebab dia local bank untuk Sarawak sendiri. Alhamdulillah, bagus kita buka bank komersial terbaru untuk memberi peluang untuk bumi putera di negeri Sarawak ni supaya menabunglah. Itu saja pendapat saya, bagus. Bagi kami baguslah Sarawak ada inisiatif untuk pola bank sendiri sebab lagipun macam kita mau pola urusan kan lebih memudahkan rakyat Sarawak lah. Yang penting kita support lokal. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya, Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin UKAS, saksikan sorotan Majlis Samarindo Ahli Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak AKYBMS 1444 Hijrah 2023 di Hotel Pullman Kuching pada Rabu. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.